ekonomi baru itu ialah membasmi kemiskinan, dan yang kedua menyusun semula masyarakat berdasarkan keperluan dan hak kebajikan mereka. Jika saya boleh kongsi sedikit tentang latar belakang dasar ekonomi baru, yang mana ia merupakan sebuah program sosial ekonomi yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang kedua, iaitu Tun Abdul Razak pada tahun 1971 melalui rancangan Malaysia yang kedua. Tujuan utama mengapa ianya dirangka adalah untuk mewujudkan, pada dasarnya adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada semua golongan, terutamanya yang menganggur. Seterusnya, ianya juga langkah bagi mengurangkan jumlah pendapatan antara kaum kawasan, serta di samping itu memperbaiki juga taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan utama dasar. Tetapi kita boleh lihat beberapa, antaranya Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda dan Lembaga Tanah Persekutuan FEKRA, di mana pada dasarnya agensi ini bertanggungjawab dalam pembukaan dan pemulihan tanah baru, sekaligus ianya membuka ruang dan peluang untuk rakyat memilih hidup yang lebih baik. Yang kedua ialah menyusun semula masyarakat. Sejurus kita mencapai kemerdekaan pada 19 bumi pelbagai kaum dan agama mengalami kekurangan dalam kehidupan. Jadi saya fikir pada ketika itu kerajaan mengambil langkah ataupun mengorak langkah bagi meningkatkan pendapatan bumi putra dalam bidang perindustrian dan agensi utama dalam berperanan beri modal, khidmat nasihat. Saya ingin berbalik kepada apa yang kita bincangkan pada malam ini, ataupun dasar ekonomi baru secara khususnya. Kita perlu sedar bahawa dasar ekonomi baru ini bermula pada tahun 1971 dan kemudian di tahun 1990. Oleh sebab itu kita lihat ada dasar-dasar baharu yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan selepas daripada itu, sebagai contohnya dasar pembangunan nasional dan dasar transformasi nasional, yang kebanyakan masyarakat di Malaysia sepandang dalam soal ini. Tetapi walau bagaimanapun, saya tidak menafikan bahawa biarpun dasar ekonomi baru itu sudah tidak ada lagi secara khususnya, tetapi intipatinya terus menjadi tiang asas dalam pembangunan ekonomi negara. Dan apabila ada pihak yang berpendirian bahawa dasar ekonomi baru ini perlu dimasukkan, saya fikir kita perlu jelas apa yang sebenarnya mereka maksudkan. Adakah dasar ekonomi baru itu perlu dimasukkan secara keseluruhannya, ataupun ada beberapa bahagian ataupun peruntukan yang sedia ada wajar disemak semula. Saya bagi contoh isu mengenai 30% pemilikan equity. Kita semua tahu dan lihat bagaimana pemilikan itu tidak berjaya sehingga kini, mungkin sekitar 20% saja. Tetapi katakanlah ianya sudah pun mencapai 30%, adakah kita sebagai orang Melayu nak kategorikan diri kita sebagai sudah berjaya pada ketika ini? Saya tidak katakan ianya salah, tetapi pada saya ianya wajar disemak semula. Kita lihat bagaimana yang saya sebut pada awal tadi, ada beberapa agensi ditubuhkan untuk khususnya menolong orang-orang Melayu, tapi kadar kemiskinan dan kesenjangan antara kaya dan miskin itu kian melebar. Sebab itu saya fikir dangkal bagi pandangan ataupun pemikiran yang menyatakan bahawa kesenjangan antara Melayu, orang kaya dan miskin itu kian melebar hanya berdasarkan kaum ataupun Cina itu kaya, Melayu itu miskin. Tetapi pandangan dia juga mengatakan bahawa dasar ekonomi baru itu perlu diteruskan. Saya fikir saya agak aneh pendirian ataupun pandangan yang sebegini. Untuk kesimpulan yang terakhir, saya fikir kita harus faham bahawa mana-mana kerajaan yang mahu mewujudkan polisi atau dasar ekonomi, matlamat dari kebentuknya harus tepat kerana ianya terdedah kepada manipulasi dan eksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Dan saya ingin menegaskan bahawa apapun dasar ekonomi
ataupun tersusun macam mana pun dasar ekonomi itu diperkenalkan, tapi jika orang yang menguruskannya itu tidak amanah, ketirisan, salah guna kuasa, rasuah itu terus berlaku, maka hasil dan keputusannya tetap akan sama. Sekian.